Kerana televisyen merupakan nadi dan juga nyawa sebenarnya untuk anda melihat apakah berita-berita terkini dan juga kita di saluran berita RTM ini sentiasa menyampaikan berita yang sahih untuk anda dan juga yang tepat. Seperti mana yang kita tahu, Terence, sekali monsun timur laut yang mana dijangkakan sehingga bulan Mac 2021 nanti, kita ingin mengetahui perkembangan mengenai situasi banjir di Kelantan bersama dengan rakan kita Amirul Hafiz Rosli. Silakan Kelantan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton. Selamat pagi Malaysia, khususnya Cerita Pagi. Dan untuk pagi ini saya berada di Bilik Gerakan Banjir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan untuk melihat sendiri bagaimana operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan untuk musim tengkujuh kali ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Bilik Gerakan Banjir ini, kita bersama dengan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan, Penguasa Kanan Bomba 2, Tuan Muhammad Wildan bin Azhari. Apa khabar Tuan? Khabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Okey Tuan, boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan bilik operasi Jabatan Bomba Penyelamat Negeri Kelantan ni? Okay, terima kasih Saudara Amirul. Okey baik, untuk makluman semua, sebenarnya bila mana berlakunya sesuatu fenomena banjir ni yang merupakan saban tahun berlaku, jadi kita telah mengambil pendekatan sebelum berlakunya, semasa dan selepas. Yang mana bila sebelum ni, selain daripada latihan-latihan yang kita jalankan, sama ada peringkat dalaman ataupun sama ada melibatkan pelbagai agensi, kita juga membuat satu mesyuarat ataupun jawatankuasa khas. Jawatankuasa khas bagaimana untuk kita meningkatkan kita punya aspek operasi kita bila mana berlakunya banjir ini, bencana banjir. Jadi pendekatan yang kami ambil ni adalah kita bangunkan satu bilik gerakan banjir induk di peringkat negeri, selain daripada bilik gerakan banjir di peringkat zon 2 dan zon 1. Seperti sedia maklum, di Kelantan ni kita ada 21 buah balai dan kita ada 2 zon, zon Kota Baru dan zon Macang. Jadi macam mana kita nak menguruskan sekiranya berlakunya penyelamatan dan sebagainya, kita akan wujudkan bilik gerakan banjir inilah yang boleh tuan-tuan lihat di lokasi kita berada sekarang ni. Tujuan dia kenapa kita bangunkan bilik gerakan induk ni, supaya pengurusan tu lebih berjalan lancar. Kita boleh lihat di sini ada taburan balai-balai kita, dan kita boleh lihat di sini kita punya carta pasang surut air sungai. Jadi daripada pasang surut air sungai ni juga kita akan refer pula kepada taburan hujan yang akan turun. Lepas tu kita akan refer juga kepada pasang surut air laut. Daripada situ kita boleh manage. Kita boleh tengok daripada awal. Contoh, sekiranya berlaku limpahan air di Sungai Golok, maka kita akan gerakkan logistik kita ke kawasan Sungai Golok, iaitu di kawasan sana tu Balai Rantau Panjang, Balai Pasir Mas. Manakala kalau bermula di pihak Gua Musang ataupun Jeli ataupun Kuala Kerai, kita akan arahkan aset kita pula untuk bergerak ke situ. Sebabnya kita nak optimize, kita nak fully utilize kita punya logistik yang kita sedia ada. Jadi kalau tengok di sini juga, bilik gerakan banjir induk negeri ni, dia beroperasi 24 jam lah. Yang mana setiap shift ataupun setiap saya letak 12 jam ada pegawai kanan, ada anggota, ada pegawai di pusat gerakan operasi juga. So daripada situ kita mudah untuk menguruskan, sebabnya kadang-kadang kita tak nampak, kita nak hantar tim untuk pergi ke lokasi dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak gerakkan tersebut. Nah, di sinilah pengurusan yang kita lakukan di peringkat negeri lah bagi JPPM dan Negeri Kelantan. Okey, seperti mana kita tahu, banjir gelombang pertama dah, gelombang kedua pun dah. Macam mana SOP pihak bomba sendiri dan cabaran pihak bomba sendirilah untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan? Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya seperti yang kita semua maklumlah tahun ini, antara cabaran yang paling tinggilah kepada pihak jabatan adalah berkaitan COVID-19 ni, pandemik COVID-19, yang mana ketika norma baharu, bagaimana kita nak menggalas tanggungjawab kita menjalankan tugas-tugas penyelamatan, pada masa yang sama kita tidak tidak melangkaui daripada SOP yang telah ditetapkan. Selain daripada 3W, selain daripada 3S yang perlu dielakkan, di peringkat jabatan sendiri pun kita telah bangunkan beberapa garis panduan kepada anggota-anggota penyelamat di balai. Bagaimana cara untuk kita memindahkan mangsa. Sebenarnya pihak KKM juga telah bangun
bangunkan satu NX41 dipanggil, garis panduan pemindahan mangsa ke pusat pemindahan sementara. Kita ambil input daripada situ dan saya bangunkan lagi garis panduan peringkat dalaman lagi kepada anggota-anggota saya supaya mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan, bagaimana cara mereka untuk mengendalikan mangsa. Kalau kita tengok juga sekarang ni pun pandemik COVID-19 ni pun memang berlaku peningkatan dan mungkin satu hari nanti kita kena bersama dengan COVID. Maksudnya kita kena olah kita punya hidup ni dengan situasi yang ada sekarang. Okey, mungkin ada jangkaan daripada pihak bomba berkenaan dengan gelombang ketiga. Okey, sebenarnya inilah tujuannya dibangunkan bilik gerakan ni. Antaranya kita boleh monitor pasang surut air laut. Kita juga menggunakan ramalan daripada pihak Jabatan Meteorologi. Lepas tu paras air sungai daripada Jabatan Pengairan dan Saliran. Kita tengok keseluruhan di sini. Macam di sini boleh tengok di skrin-skrin utama ni kita paparkan. Daripada sini kita boleh tengok di mana taburan hujan yang tinggi tersebut. Di situ kita akan fokuskan. Jadi setakat ni daripada saya, apa yang saya nampak lah, saya tak boleh nak memberi keputusan berkaitan ramalan, tetapi kita sentiasa bersedia. Kita sentiasa bersedia walau apa pun yang akan berlaku, kita sentiasa bersedia mengarahkan asyik-asyik kita ke lokasi-lokasi mana yang perlu untuk menghadapi gelombang ketiga sekiranya ada. Okey, itu saja. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami untuk pagi ini. Okey, itu saja cerita pagi untuk anda. Khasnya untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, cerita pagi. Jadi untuk pagi ini saya akhiri dengan satu pantun, iaitu tahun baru bakal menjelma pelbagai detik suka dan duka. Amalkan sikap kita, jaga kita agar terhindar segala bencana. Terus patuhi SOP, kita jaga kita, kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri.